Alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala malam ini insyaallah selama berada kita akan sama-sama dengan seorang tokoh-tokoh ulama Indonesia ini yang sering dilihat wajahnya di kaca TV dan kalau tuan-tuan adalah solusi ada ruangan yang ditulis oleh Bapak Ustaz ini, maka hari ini kita dapat bertemu wajah dengan beliau yang mungkin dapat manfaat yang akan dikongsi bersama kita pada malam ini bagi membicarakan satu tajuk cinta dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah untuk pertamanya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Al-Habib Ustaz Muhammad Husni Abdul Rahman di atas kesudian beliau meluangkan masa datang bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk kali yang pertama, dan insyaAllah akan disusul untuk bersama-sama datang kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, majlis dengan segala hormatnya mengumpul dan mempersilakan Fadil Ustaz Haji Ahmad Husni bin Abdul Rahman, petugas di PTZ Pusat Zakat Wilayah Persekutuan di Badan Dakwah. InsyaAllah kita akan mencetuk ilmu daripada beliau dan majlis dengan segala hormatnya mengumpul dan mempersilakan Fadil Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani al-ashrafani al-afdalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. الحمد لله. Pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Ahli Jantuan Kuasa Surau, yang saya hormati sahabat saya Dr. Fakhruddin. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat, inayah dan izin dari Allah dapat sama-sama kita meneruskan proses ibadah kita kepada Allah. Dan bila pengerusi sebut saya tadi salah seorang ulama, saya rasa nak balik lah. Bukan saya kot. Cita-cita tu ada, tapi setitik peluh ulama pun tak ada lah saya ni. Nak banding ilmu tu tak ada apa. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah golongkan kita dalam golongan mereka yang mencintai ilmu dan
termasuk di kalangan orang-orang yang akan dikumpulkan bersama-sama dengan para amilin, para ulama, orang-orang saleh insya-Allah taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini kita nak berbicara tentang cinta. Bila nak berbicara tentang cinta ni, satu benda yang paling sesuai orang nak bercakap tentang cinta, orang yang sedang bercinta. Itu paling sesuai. Sebab bagi orang yang sedang bercinta, apa yang dicintainya itu dia akan nampak indah dan cantik belaka. Walaupun kita kata buruk, dia kata tak, cantik. Kadang-kadang apa yang keluar daripada dia tu pun kita kata baik. Walaupun kata-kata itu mungkin kata-kata yang kesat, tapi oleh kerana cinta kita, benarlah kata-kata pujangga Arab, hubbuka li syai'i yu'mika. Cinta kamu kepada satu benda tu membutakan mata. Kalau kisah cinta yang paling masyhur sekali orang duk dengar, kisah cinta paling masyhur, apa dia? Kisah cinta, ada yang jawab Ombak Rindu, ada yang jawab Nada Cinta, yang tu semua kaki-kaki sinetron belaka tu. Ada yang kata Laila Majnun. Kalau Laila Majnun tu tobat orang tua lah. Itu generasi yang otai-otai cerita Laila Majnun. Baik, cerita Laila Majnun. Budak-budak tak tahu Laila Majnun. Yang dia tahu Angry Bird. Baik. Pernah orang tanya kepada Syekh Tantawi, Laila Majnun ni macam mana rupa dia? Yang orang cinta sangat, gila sangat dekat dia ni. Kata Tantawi, dia kata Majnun dah. Majnun tu gila. Laila ni Laila lah. Orang gila ke Laila? Dia kata bukannya comel setara mana pun, tak lawa pun, huduh. Tapi oleh kerana orang sayang, tak tahu apa orang gila dekat dia. Jadi pada hari ini kita nak membicarakan soal cinta, tapi bukan cinta yang gila, tidak. Tetapi cinta yang disertakan dengan iman. Yang kita panggil ada dua kaedah cinta ini. Satu disebut al-hubbul fitri, satu lagi al-hubbul imani. Cinta dari sudut fitrah. Bila cinta fitrah ni, kita tengok muka orang cantik, kita rasa jatuh cinta dekat dia. Kita tengok seorang ni handsome, kita rasa jatuh cinta dekat dia. Nah, orang semua tergila-gila. Tengok muka siapa? Aaron Aziz. Oh, membayangkanlah Aaron Aziz. Ataupun tengok muka Ustaz Abdullah Azam dalam cerita Ketika Cinta Bertasbih. Oh, jatuh cinta lah. Kalau ada suami macam ni, seronok. Padahal tak sedar ada dah suami sebelah. Itu cinta fitrah. Tapi yang kita nak bicarakan pada hari ini adalah cinta yang terkait dengan iman. Dan terkait pula dengan prasyarat yang Allah letakkan satu standard yang sangat tinggi. Bila mana Allah Ta'ala cerita ataupun Nabi SAW cerita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu benar-benar cinta akan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat yang Allah Taala turunkan ini, fattabi'uni, maka hendaklah ikut aku, yuhibbukumullah. Tuhan akan cinta kepadamu. Kata Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti, guru kami, sangat hebat cinta seseorang itu kepada Allah. Tapi lebih hebat kalau Allah cinta dekat dia.
Jadi dalam ayat tadi, bila Allah Ta'ala sebut yuhibbukumullah, pasti fattabi'uni, maka ikut aku, yuhibbukumullah, jawab kepada arahan ikutan itu, yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicintai Allah. Seolah-olah meletakkan satu ikatan yang cukup tinggi. Bila kita cinta, bila kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu kita akan menarik dan juga kita akan membawa bersama-sama dengan kecintaan dan juga dengan al-ittiba', ikut kepada Nabi SAW ini merupakan satu bukti dan juga sebab Allah cinta kepada kita. Kuat, besar kaitan dia. Satu benda yang cukup hebat. Sebab tu dalam Rawdatul Muhibbin, kata Al-Allamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata cinta ni menyebabkan seseorang itu menyukai sesuatu kebaikan kepada orang yang dicintai dan tidak suka perkara buruk berlaku kepada orang yang dicintai. Kerana itu kita tertuntut dalam hal ini, bila kita menyebut tentang cinta Rasul SAW dan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, satu cinta yang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata, tuan-tuan. Dia bukan boleh cerita. Cinta ni nak cerita macam mana? Bak kata orang Melayu, mandi tak kenyang, betul? Bukan mandi tak basah. Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Ada juga orang mandi basah tu sampai membazir pula air, tidur melarut-larut pula sampai terlepas subuh. Pasal cinta punya pasal. Makan terlebih-lebih pula pasal selera menung, sebab orang yang dicintai itu suruh dia makan. Macam-macam lah. Macam baru-baru ni tak tengok ke ada yang baru kahwin kan? Dia menakrifkan cinta tu. Cinta boleh membuatkan anda tak lalu makan dan tak lena tidur. Dan cinta juga boleh membuatkan anda lena tidur. Siapa yang cakap? Ada sebut. Tahu lah. Yusri cakap kat siapa? Cakap kat Lisa Surihani. Kau main. Baru kahwin. Yalah, baru kahwin. Alhamdulillah. Moga-moga kekal berpanjangan lah. InsyaAllah ta'ala. Orang cinta. Tetapi bila kita nak cakap soal cinta kepada Nabi SAW, ni satu benda yang cukup sukar. Sebab orang yang nak bercakap tentang cinta kepada Nabi, kalau dia tak cinta kat Nabi SAW, macam mana dia nak bagi tahu yang dia tu cinta? Cinta ni bukan sesuatu yang hanya diungkapkan dengan bahasa, tidak. Dia sesuatu yang mesti disertai dengan perbuatan dan mesti ada bukti. Dan bila kita nak sebut tentang satu orang susuk manusia yang cukup hebat, Allahu Akbar, tak tergambar bicara, kata Pak Samad Said dalam mukaddimah dia dalam buku yang dikarang. Kalau tuan-tuan beli buku ni bagus, boleh baca, tapi bahasa dia sangat tinggi sikit lah. Buku ni bertajuk Al-Amin. Dia kumpul beberapa puisi, bukan kumpul, dia sendiri karang puisi-puisi menceritakan tentang sejarah Nabi daripada awal sampai ke sudah, yang takat yang dia boleh baca. Dia kata sebenarnya dia nak memulakan penanya itu untuk menari, tak tahu nak mula dekat mana. Hilang bahasa. Orang pakar bahasa, hilang bahasa nak cerita. Tak ada idea nak start macam mana. Sebagaimana seorang badui pernah datang satu ketika di Madinah Munawwarah. Datang tiba-tiba dia jumpa dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tanya kepada Bilal, "Sif lana Rasulullah." Cuba cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal menjawab pertanyaan itu dengan tangisan yang berjurai-jurai. Tak mampu dia nak jawab. Allahu Akbar. Aku tak boleh nak cerita lah. Hampir jumpa orang lain lah. Tu Sayyidina Umar ada. Pergi tanya Sayyidina Umar. Pergi jumpa Sayyidina Umar. Pun berlaku yang sama juga. Kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun menangis.
Sayyidina Umar yang tuan-tuan tahu dia punya sikap macam mana ni, nak nangis kat dia. Nangis, kata tak boleh. Hampir jumpa Sayyidina Ali. Pergi jumpa Sayyidina Ali. Ali pun sedih nak cerita. Tapi dia kata, wahai, dia tanya balik dekat Badui tu, cuba kau gambarkan betapa indahnya dunia dan isi dunia ini. Dunia dan langit ni, cuba cerita indahnya macam mana. Oh, Badui tu kata, payah lah, memang cantik lah. Kalau kita pergi, payah nak cerita, banyak benda nak cerita. Benda semua elok. Dalam dunia ni, benda-benda yang cantik ni semua elok. Nak cerita pun tak tahu nak mula kat mana. Jadi Sayyidina Ali kata, macam itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak cerita ni semuanya cantik belaka. Nak mula kat mana pun tak tahu. Ni yang saya duk pusing mata ni, tak tahu nak mula kat mana. Tuan-tuan, nak cerita kat mana Nabi SAW ni, semua benda elok, semua benda indah. Sebab tu kalau nak tanya kepada keindahan dan kecantikan seseorang, tanya kepada siapa? Pertama sekali kena tanya. Kalau tanya dekat orang yang memang sayang dekat dia, memang confirm dia cakap bestnya. Nah, cuba tanya kepada anak buah, ditanya mengenai bos depan bos. Contoh, rasa-rasa bos awak ni macam mana? Oh, bos saya ni memang baik. Depan bos, dia bukan cakap macam tu. Oleh kerana barangkali takut dan sebagainya. Senang cerita macam inilah. Kalau kita tanya kepada seseorang yang memang orang suka, orang takkan cakap sesuatu yang mencelakan orang itu. Tetapi kalau nak tanya kualiti seseorang itu, kena tanya pada dua jenis kategori manusia. Pertama sekali, kalau nak tahu perangai suami, paling kenal suami ni siapa dia? Isteri. Tepat sekali, 10 markah. Isteri lah. Isteri. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Tapi makin lama kahwin, makin lama makin kenal, macam makin cinta ke makin macam mana? Itu persoalan ni. Tak tahu lah ustaz, payah juga nak cerita tu. Dia punya main payah tu. Tak 10 tahun ni dah kenal ni, baru tahu rupanya dia ni macam mana rupanya manusia yang bertopeng kan dulu ni masa nak kahwin, bukan main. Tapi rupa-rupanya ialah kusangka hujan sampai ke petang. Rupanya daripada pagi hujan tak berhenti. Tidak. Maknanya macam itulah lebih kurang. Tapi bila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni Quran. Kalau seorang isteri boleh bercakap macam tu dekat suami, maknanya satu standard yang cukup hebat lah. Macam suami-suami ni berani tak kalau orang tanya isteri kita, abang macam mana ni perangai? Kalau dia boleh jawab dengan jawapan hak lebih kurang, ataupun nak kata perangai suami macam Quran pun payah juga. Suami pun tak apa nak pegang Quran. Jadi nak suami nak Quran ni bagaimana? Nah, kemudian kena tanya dekat siapa? Kena tanya pada musuh dia. Kalau musuh pun kata okey, maka orang tu sememangnya okey lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam karangan-karangan ahli-ahli akademik dunia, daripada Michael H. Hart yang tulis tentang 100 orang paling berpengaruh dalam dunia ini, meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pertama paling kuat pengaruhnya. Dan bagaimana Mahatma Gandhi, kenal tak Mahatma Gandhi ni siapa dia? Dulu Dalam Menteri India dulu. Tak, bukannya dia ada apa pun, rambut pun tak ada, pakai pun 2 kain tu je lah, macam kain ihram dia pakai. Hari-hari duduk pergi jumpa orang, tu lah dia. Orang paling tawaduk sekali lah. Kira pemimpin dunia kalau zaman-zaman sekarang ni, paling tawaduk dia lah. Dua pakai tak rajin pun pakai kot Mahatma Gandhi ni, macam tu lah dia. Tapi apa dia kata? Dia kata, aku tidak pernah membaca dan aku tidak pernah bosan membaca tentang peribadi seorang manusia ini, sampailah
aku membaca dalam jilid kedua tentang kehidupannya. Selepas itu aku tidak jumpa lagi buku yang aku boleh baca tentangnya. Maka setakat yang aku baca, aku kata dia ni bukan orang yang biasa, tetapi dia ni memang orang yang sangat hebat. Barangkali kalau dia baca jilid ketiga, saya rasa saya yakin dan pasti dia akan masuk Islam. Sebab dia tak jumpa buku nombor 3 tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tu saja, George Bernard Shaw, seorang ahli fikir yang cukup hebat, dia kata apa? Aku tidak melihat agama yang dibawa oleh mana-mana orang dalam dunia kecuali agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang sangat relevan dalam setiap permasalahan dunia ini daripada dulu, sekarang dan bila-bila, dia kata. Merangkumi setiap permasalahan daripada kecil, besar, tua ataupun muda, dan setiap bidang yang ada dalam dunia ini terdapat jawapannya dalam kehidupan dan juga apa yang pernah diselesaikan oleh agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, tuan-tuan. Ini orang-orang yang barat, orang-orang yang memang, hatta Abu Sufyan bin Harb, sebelum daripada dia Islam, waktu dia pergi jumpa Maharaja, bukan lawak, bukan Maharaja lawak, Maharaja Rom. Pergi jumpa Maharaja Rom. Siapa dia? Herakl, ataupun bahasa orang putih ataupun bahasa orang kampung saya, Hercules. Dia panggil. Pergi jumpa Hercules. Hercules tanya dekat dia. Waktu tu dia belum Islam, tapi dia sebagai ahli korporat Mekah, pergi berdagang ke Rom. Pergi jumpa dengan Hercules. Hercules kata dekat dia, bukan kata yang tu. Hercules kata dekat dia, cuba cerita sikit tentang ada orang nama Muhammad bin Abdullah ni. Apa cerita dia? Apa agama dia bawa? Apa Tuhan yang mereka sembah? Semua dicerita detail dalam hadis Bukhari. Boleh tengok detail. Dia cerita tentang Islam, dia promosi Islam tanpa ada sebarang kecacatan sikit pun. Dia tak cela sikit pun Islam. Ini etika dulu. Sebab apa? Orang tahu Islam ni baik. Orang sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang. Kecintaan kepada Nabi SAW tu, orang yang lawan dia pun sayang, bukan tak sayang. Abu Sufyan cerita, Muhammad ni seorang yang terkenal keturunan baik-baik. Tuhan mereka sembah Tuhan yang namanya Allah. Adapun nasab Allah ni sebagaimana yang diturunkan dalam ayat, baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Cerita detail Islam ni Muhammad sekian, cerita detail, tepat. Dia tak kurangkan walau sedikit pun. Tapi waktu tu tak beriman. Memang jelas sangatlah hidayah Allah ini mahal harganya. Walaupun orang kenal kebaikan, tapi belum tentu dia akan ikut kebaikan. Walaupun kata-kata orang Arab, memang orang Arab kata, innal muhibba liman yuhibba muti'u. Orang yang mencintai itu kepada orang yang dicintai itu, dia akan ikut aja apa yang orang tu kata. Tapi waktu itu Abu Sufyan belum lagi Islam. Sebagaimana Abu Lahab punya seronok, dia kata, tuan-tuan, aku punya unta ni, siapa rasa nak sembelih? Siapa rasa nak buat kenduri, nak buat kambing ke, nak buat kuzi ke, nak buat masak dalca ke apa ke, hampa buat. Hampa nak bakar ke, hampa bakar. Buatlah apa nak buat. Aku terlalu gembira, aku boleh anak saudara. Sehingga kan Suwaibah, hamba dia yang datang bagi tahu, tahniah tuan. Apa pasal tahniah? Tuan dapat anak saudara baru. Siapa yang bersalin? Aminah. Minah mana? Minah mana? Aminah, isterinya Abdullah. Yang tu ke? Anak apa? Baca lanang katanya. Lelaki. Lelaki, engkau bebas. Benda tuan? Sekali lagi ulang, repeat please. Tak tahu dia. Engkau bebas, pergi. Sekali lagi tu, pergi, engkau bebas.
Orang Arab jahiliah waktu tu bab bebas hamba paling payah sekali. Tapi oleh kerana gembiranya, dia sambut kelahiran Nabi SAW begitu gembira. Jadi siapa yang mula-mula buat majlis sambutan Maulidur Rasul ni sebenarnya? Abu Lahab lah. Maknanya yang kita duk buat selama ni memang sunnah Abu Lahab lah tuan-tuan lah. Tapi beza yang kita buat dengan Abu Lahab buat. Abu Lahab buat apa pun dia buat, Allah telah silkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka dua tangan Abu Lahab, maka celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu, tidak mendatangkan kekayaan baginya hartanya. Dia banyak harta, unta ramai banyak. Diriwayatkan 100 ekor unta dikorbankan. 100 ni tuan-tuan tahu berapa harga? Tahu berapa harga? Sekor tu harga lebih kurang 2,000, 3,000 hari ni punya cerita. Kalau 100 ada berapa? Ada dekat 200,000 tuan-tuan. Selamba badak dia. Macam tu je. Tak ada beri apa-apa kekayaan. Wama kasab, atau apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Tak ada. Sebab apa? Dia lakukan atas dasar memang dia cinta, tapi cinta yang tidak ada kepercayaan. Berbalik kepada apa yang saya sebut tadi, al-hub yang berkaitan, cinta yang berhubung kait dengan iman. Kerana itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 benda, yang mana ada 3 benda ini, orang ni akan mendapat kemanisan iman. Pertama sekali, dia cinta Allah dan cinta Rasul lebih daripada ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih daripada selain daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Wa an yakuna al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia cinta kepada seseorang, tidak dia mencintai atau membenci kecuali kerana Allah. Wa an yakuna al-mar'a wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kejahatan, kekufuran ataupun apa bentuk maksiat yang dia lakukan, sebagaimana dia benci untuk dia dihumbankan ke dalam neraka. 3 benda ni kalau ada, dapat kemanisan iman. Poin yang saya nak bawa malam ni, poin nombor 1 ni ya. Dia cinta kepada Allah dan Rasul. Kita dah sebut tadi kaitan, kalau kita ikut Nabi SAW, Allah sayang dekat kita. Dan cinta Allah, cinta Rasul ni, tak usah ceritalah. Manusia yang paling cinta kepada umat dia siapa? Nabi SAW. Tu yang paling cinta sekali. Kalau nak lawan cinta kita dengan kepada Nabi dengan cinta Nabi kepada kita, tak boleh lawan tuan-tuan. Semua para Nabi dia bagikan doa. Setiap orang Nabi, Allah Ta'ala bagi satu doa khusus untuk dia, doa, minta. Semua Nabi guna kecuali Nabi Muhammad SAW. Dia tak guna. Dia kata, aku nak simpan doa itu untuk umatku di akhirat kelak. Sebab tu bila besok ni dekat akhirat, semua orang pergi cari siapa? Cari mana Muhammad. Mana? Umat lain pun nak tumpang. Dalam satu hadis sahih disebutkan kata-kata Adam alaihissalam. Dia kata, kalau aku diberi peluang untuk dibangkitkan semula, nescaya aku akan buat permohonan. Buat permohonan apa? Isi borang. Borang apa? Borang nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak mau jadi nabi. Nampak? Ini fadilat besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Semua orang nak cari nabi dekat akhirat. Sebab apa? Nak syafaat nabi. Tapi yang peliknya, orang tak cari nabi dekat dunia ni sebelum nak cari kat akhirat. Cari kat akhirat buat apa? Kalau tak kenal Nabi di dunia, maka Nabi SAW tak akan kenal kita dekat akhirat besok, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak kenal. Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hisab. Bila Nabi terang tentang ayat hisab, yakni orang yang masuk syurga bighairi hisab,
masuk syurga tanpa hisab. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang terima buku catatannya dengan tangan kanan, maka dia akan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah-mudah. Aisyah tanya, apa yang maksudnya hisab mudah ni? Mal maksud, apa erti hisab mudah? Apa erti masuk bighairi hisab? Nabi kata, man nuqishal hisab faqad udzib. Barang siapa yang dibincangkan hisab dia, Allah bagi ni, ni Zat, belum pergi buka muka surat 20 dulu. Allah awal lagi dah kena. Buka muka surat 20. Pakai buka muka surat 20 tu confirm kena siksa. Tapi kalau dapat kitab, malaikat kata, "Okey, settle." Settle. Settle. Tak payah buka, tak payah. Yang tu syurga straight away. Yang tu yang kita mau. Lalu Aisyah tanya Nabi SAW, tanya kod-kod, apakah anda akan mengenali kami besok di akhirat? Nabi kata, la ya Aisyah, aku tak kenal sesiapa pun, termasuk aku. Kata Aisyah, termasuk engkau, kecuali setelah semua orang dihisap dulu baru aku kenal siapa dia. Tuan-tuan, jadi kalau kita tak kenal Nabi dekat hidup kita kat dunia ni, macam mana Nabi nak kenal kita besok kat akhirat? Kalau kita tak cari Nabi SAW dekat dunia, nak cerita tentang cinta Nabi SAW, Allahu Akbar. Bagaimana lembutnya hati Nabi SAW bila berkaitan dengan umat. Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Bila bab berkaitan dengan umat dia, walaupun umat yang degil ni, Nabi SAW macam mana cerita dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu rasul yang sama level manusia macam hampa. Dari kalangan manusia, dia bukan malaikat, dia makan, dia minum, dia tidur, dia berbaring, dia berkahwin, dia benda macam manusia. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, semua macam manusia. Azizun alaihi ma anittum, dia rasa berat apa yang berlaku, kesusahan terhadap umat dia, berat dia. Waktu dia naik Isra' wal Mi'raj, dia naik jumpa Allah Al-Mi'raj, yang kita duk baca dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila mana ahli langit pada ketika itu, bukan kerajaan langit, tuan-tuan ni ahli langit. Kerajaan langit lain punya cerita. Ahli langit waktu itu memberi salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam sejahtera kepada kamu wahai Nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, serta barakatnya. Nabi bukan seronok sendiri, dia jawab waalaikumsalam, tidak. Tapi dia kata apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dalam keadaan yang paling rapat dengan Allah, Nabi tak lupa umat dia. Cinta apa ni? Hebat ni cinta Nabi SAW, tuan-tuan. Dia kata apa? Assalamu alayna, salam sejahtera atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada semua hamba-hamba Allah yang salih. Nabi tak lupa umat walaupun satu detik. Ini hebat Nabi SAW. Yang kita ni berapa hari dalam sekali, dalam hari ni berapa kali kita ingat ke Nabi SAW? Nak tanya. Nabi tak pernah lekang daripada mengingati umat dia. Sayangnya Nabi SAW, hatta kepada umat yang degil sekalipun, Nabi tak sayang. Balik daripada Taif, beratur lelaki, beratur golongan wanita dan kanak-kanak yang termasuk yang terencat akal, disuruh buat apa? Disuruh berbaris. Berbaris masing-masing ada batu. Bila Muhammad SAW lalu, disebut bersama dengan dia Zaid bin Harithah,
Lempar batu. Lempar sampai terkena kaki Nabi SAW. Berdarah kaki Nabi SAW. Disebut dalam satu riwayat, tergenang kaki Nabi SAW itu dalam selipar dan dalam sepatunya darah. Datang malaikat, dia kata, yang jaga Al-Akhshabain. Akhshabain ni apa dia? Tengok sejarah sikit. Dua bukit yang paling besar ada dekat Mekah, iaitu Jabal Abi Qubais, Bukit Abi Qubais dan Bukit Qu'ain. Dia kata, mau tak Muhammad, aku ni bawa malaikat jaga Akhshabain ni, aku hempak buang macam Nabi Nuh buat dekat yang dibuat oleh kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Macam mana? Setuju? Hang kata okey je, okey, kami pun terus angkat bukit tu, brum, senang ya. Tak ada masalah. Melampau sangat kaum ni. Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku, mereka tidak mengerti lagi. Atas kesabaran Nabi SAW. Bukan waktu itu, sesudah hijrah dan selepas kewafatan Nabi, baru penduduk Taif ramai yang memeluk Islam. Tuan-tuan, bukan benda senang-senang. Nabi terus ingat akan umatnya, macam mana waktu Nabi SAW nak terpisah daripada hidup. Nak habis dah nyawa Nabi SAW. Datang malaikat Jibril, duduk sebelah Nabi SAW. Waktu itu Fatimah duk ada. Nabi sebut, Fatimah, jangan terima mana-mana tetamu hari ni, tolong jangan terima. Aku tak nak terima tetamu. Aku tak mau buat apa-apa, Fatimah. Fatimah kata, baik ayah. Tiba-tiba datang ketukan satu pintu. Nabi SAW kata, siapa Fatimah? Tolong buka pintu tersebut. Ayah kata tak mau terima tetamu. Fatimah, tetamu yang ni mesti aku terima hari ni. Ini bukan tetamu biasa. Yang aku maksudkan, aku tidak mau bertemu dengan sesiapa pun kecuali tetamu ini. Yang datang itu adalah Malakul Maut dan juga Malaikat Jibril AS. Datang duduk sebelah Nabi, melihat hari-hari ataupun saat-saat terakhir pemergian seorang manusia yang telah devote seluruh jiwanya, seluruh hidupnya semata-mata untuk menyampaikan apa yang namanya Islam kepada hati seluruh umat yang berat dalam dunia ni, berat. Sebab tu Nabi SAW suka kalau dia dengar, dia ni wahyu terima dia dulu dapat, tapi dia dengar wahyu daripada orang lain. Dia suka dengar, tolong baca dekat aku Al-Quran. Tiba-tiba seorang sahabat baca, wajibna bika ala haula'i syahida. Wahai Muhammad, kami jadikan kamu atas sekalian umat yang lepas kamu ni saksi. Nabi menangis, ya bala ja'ani qad ja'ani, sampai berita tu kepadaku ya Allah. Nabi dengar sendiri, kan Nabi bongkak. Satu saat Jibril melihat kepada Nabi SAW. Tiba-tiba Jibril pandang ke tempat lain. Bila Jibril pandang ke tempat lain, tuan-tuan, Allah, Nabi tanya Jibril, Jibril, bosan dah ke tengok muka aku ni? Jibril kata, tak, aku tak bosan. Aku tak bosan. Tapi aku tak sampai hati nak melihat wajah seorang kekasih Allah yang sedang menghadapi sakitnya mati. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, sakit macam ni ke mati? Macam ni ke peritnya kematian, Jibril? Sakaratul maut macam ni ke, Jibril? Perit macam ni ke? Bukan Nabi tanya,
Jibril, lepas aku mati ni mana tempat gamak-gamak nak bawa aku? Syurga mana nak bawa pergi dah? Itu bukan kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, ya, macam itulah sakit sakaratul maut. Kalau begitu Jibril, aku minta kepadamu agar kau pohon kepada Allah, tolonglah ringankan sakaratul maut umatku, biar aku tanggung semuanya ataupun separuhnya hari ini. Aku nak tanggung umat aku punya semua sakaratul maut, aku nak tanggung. Allahu Akbar. Nabi sayang kat kita, tuan-tuan. Tapi hari ni ada orang ke yang sanggup luka jarinya semata-mata kerana nak menegakkan dakwah, semata-mata kerana nak menegakkan agama dia, semata-mata kerana nak mempertahankan Nabi SAW? Ada atau tidak? Ini persoalan sendiri kena jawab. Bila kita nak cinta kepada Nabi SAW, saya tidak boleh lari daripada menyebut beberapa orang sahabat yang pernah memurnikan cinta mereka kepada Nabi. Moga-moga dalam kesempatan masa ini kita dapat satu benda, satu jiwa. Kita nak jiwa yang macam sahabat, walaupun tak serupa. Sebagaimana pernah satu ketika Anas bin Malik datang. Nabi tanya dekat dia, Anas nak apa Anas? Kata, aku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Yang aku ada hanyalah dalam diri aku ni, aku tak ada apa-apa kecuali apa? Kecuali aku rasa cinta kepadamu. Ana uhibbuka kama uhibbu, sebagaimana aku cinta juga Abu Bakar, aku cinta juga Umar, aku cinta juga Osman, aku cinta juga Ali. Aku cinta kepada mereka semua. Sebab walaupun aku tidak mampu nak beramal sehebat mereka ini, yang paling tinggi selepas Nabi SAW, Abu Bakar, dari standard amalan sahabat-sahabat, tak ada yang boleh menandingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seorang teman dan seorang rakan yang pernah memurnikan cintanya kepada Nabi sampai sanggup tahan bisa gigitan ular daripada digigit oleh ular itu akan Nabi SAW. Kalau rasa-rasa kita ni, ada tak kawan yang sanggup buat macam tu kat kita hari ni? Tak ada, tuan-tuan. Dia suruh kita lagi dekat mulut ular tu ada. Tapi ni Abu Bakar, seorang sahabat yang sanggup buat apa saja, mempercayai apa saja tanpa persoalan, tak ada prejudis. Terus buat kamu percaya tak Muhammad cerita semalam dia pergi Baitul Maqdis kejap, lepas tu dia naik ke langit balik sebelum subuh? Hang percaya? Siapa cerita? Muhammad bin Abdullah. Lebih daripada tu pun, kalau dia cerita, kalau cerita tu datang daripada Muhammad, hang jangan tanya aku percaya. Macam ni punya pun hang percaya? Percaya? Keras semua hang ni Abu Bakar. Ya? Memang aku sangat percaya kepada dia. Ni. Lalu kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang dia cinta. Sebab tu kalau kita cinta Nabi, kita duduk dengan Nabi lah esok ni, insya-Allah taala. Tapi kalau hari ni kita cinta dekat orang lain, cinta pada artis, cinta kita dekat siapa? Cinta kita dekat cinta muka buku. Cinta kita cinta dekat tempat lain, benda lain. Duduk dengan depa tu lah. Dengan orang yang kita suka tu lah. Tapi kalau kesukaan kita, kegilaan kita adalah cinta kepada sunnah Nabi SAW, maka di situlah juga tempatnya. Tuhan akan kumpulkan kita dengan Nabi SAW. Itu yang kita nak. Nak banding cinta-cinta sahabat, saya sebut beberapa siri cinta sahabat, contoh-contoh sahabat mencintai Nabi. Pernah dalam peperangan Uhud, seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam perang Uhud, Nabi SAW cakap
Kalau tak saya kepada Anas bin Malik kot, dia suruh pergi cari mana Sa'ad bin Rabi', tolong cari dia ni kat mana. Tolong cari Sa'ad bin Rabi' dekat mana. Sampaikan salam aku padanya. Dalam kekalutan peperangan Uhud itu, tolong cari dia kat mana. Tolong cari. Bagi tahu kat dia, aku sampai salam kepadanya. Sahabat ni pun cari. Akhir berjumpa Sa'ad ibn Rabi' dan mendapati beliau dengan hampir 70 tusukan pedang dekat badan dia. 70, tuan-tuan. Kita tengah kupas bawang, terluka jari pun MC 3 hari. Ni 70 tusukan pedang, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Dan ketika itu Sa'ad bin Rabi' ni pangku, dia tanya, ni ceritanya ni lagu ni Rasulullah sampai salam dekat hang. Allah, dia kata, inilah yang aku nak dengar pada penghujung ayat aku ini. Aku nak dengar berita macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Kalau begitu di hujung ayatku ini aku nak berpesan, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Islam yang lain, pastikan kamu berada dalam keadaan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya kamu dalam keadaan mampu menggerakkan bulu mata kamu sahaja waktu dan saat itu, kamu tetaplah menyokong dan mendukung dan terus membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu dia mati, dia syahid. Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat yang datang jumpa Nabi SAW satu hari. Dia duk bawa air, bawa apa semua wuduk. Nabi nak wuduk, dia bawa air tolong wuduk. Nak makan, dia bawa air semua sekali. Nabi kata, ya Rabi'ah, mintalah. Minta apa nak minta. Macam orang tanya hari ni lah, tengok dalam cerita Laukana Bainana, kalau ada Nabi hari ni nak minta apa? Kalau kita mestilah, ya Rasulullah, ceritanya mudah lah, benda lain tak mau, saya mau jadi kaya. Cara okey lah. Apa dia minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak minta, ya Rasulullah, aku nak duduk dengan kamu dalam syurga. Allahu Akbar. Aku nak duduk dengan kamu dalam syurga. Nabi kata, aw ghairu dhalik, lain pada tu tak ada ke nak minta? La huwalak, itu saja yang aku nak. Idzan fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah, tolonglah aku, tolong dirimu juga. Tolonglah aku, sebab nak duduk dengan aku, tolong aku sama. Atas dirimu sendiri dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat yang cinta. Kerana itu tidak heran dan tidak pelik bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu seolah-olah hilang kewarasan bila lepas Nabi dengar cerita berita, siapa-siapa yang kata Nabi SAW sudah mati, aku penggal kepala dia. Siapa berani nak kata? Sehinggalah Abu Bakar datang daripada, disebut daripada Awali, datang masuk dalam bilik, tengok jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka, kemudian dia pun cium dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, tibta hayyan wa mayyitan, kau ni baik hidup pun baik, mati pun baik. Dia pun bangun, dia cakap dekat sahabat-sahabat,
dengan khutbahnya yang cukup terkenal, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang sembah Muhammad, dia sudah pergi dan tidak ada lagi. Siapa yang sembah Allah, Allah itu kekal abadi. Lalu dia baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah diutus kepada kamu. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sebelumnya ada rasul-rasul yang lain. Afa in mata, sekiranya dia mati atau terbunuh, maka saat itu terlepas pedang dari genggaman Umar Al-Khattab, barulah dia sedar bahawasanya kekasihnya itu sudah pergi. Tak ada dah siapa yang ada tubuh namanya Abdul Muhammad bin Abdullah. Tak ada. Tuan ni sahabat-sahabat punya cinta. Kerana itu Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak aku cinta, tak sampai kepada kesempurnaan iman seseorang yang dia ini cinta kepada aku lebih daripada bapa dia sendiri, anak dia sendiri dan manusia seluruhnya. Seorang anak sayang kepada bapa, tanyalah dia sayang tak ke ayah dia? Sayang ke ayah dia. Ayah dia meninggal, walaupun mungkin dalam sejarah kehidupannya itu penuh perit dengan bapa dia, tapi tetap juga dia pasti akan mengalirkan walau setitis air mata. Mesti sayang. Tapi apa yang berlaku kepada Zaid bin Harithah saat beliau duduk dengan Nabi SAW? Waktu itu remaja lagi, simple, orang biasa-biasa, remaja biasa, duduk dengan Nabi SAW, menjadi budak anak angkat Nabi SAW. Datang bapa dia Al-Harithah, minta nak ambil balik dari Nabi. Mari kita balik. Nabi tanya dia, Zaid, siapa yang kamu pilih? Ayah kamu ke ataupun kamu nak duduk dengan aku? Dia kata, ayah, saya sayang ayah, tapi saya sayang lagi Nabi Muhammad SAW. Ini cinta lebih daripada ayah. Cinta lebih daripada anak pula macam mana? Seorang perempuan sahabiyah, saat peperangan Uhud sedang berlangsung, tiba-tiba datang seorang pemberita, ketuk pintu rumah dia, bagi tahu makcik, anak makcik yang sulung telah terkorban di medan Uhud. Muka makcik ni tenang, dia tak ada apa-apa perasaan pun. Dia kata, tanya satu soalan je, Rasulullah SAW macam mana? Itu je dia tanya. Sahabat dia kata, hidup je, tak apa. Datang pula kali kedua, makcik, anak makcik nombor 2 pula syahid. Soalan yang sama terpacul dari mulut wanita tersebut. Rasulullah SAW macam mana? Anak ketiga, dan disebut ada kata 4 anak dia, sampai anak bongsu. Ni makcik, anak bongsu makcik tak ada dah ni, terkorban dekat Uhud. Rasulullah SAW macam mana? Sampai heran orang ni. Dia kata, makcik tak sedih ke anak makcik tak ada ni? Dia kata, aku nak sedih apa? Kalau aku ada anak lagi seorang, aku akan suruh dia pergi untuk mati di tempat yang sama dengan abang-abangnya. Sebab aku tahu anak-anak aku pindah kat mana. Aku nak sedih buat apa? Mereka berpindah di tempat yang lebih baik. Kerana itu sabit dalam satu hadis Bukhari, kalau tak salah saya, orang mati syahid ni dia minta ke Allah, kalau ada nyawa depa 10 kali lagi pun kami nak mati syahid 10 kali. Mati syahid, bangkit pula, mati pula syahid. Bangkit pula, mati pula syahid. Bangkit pula, mati pula syahid. Sebab seronok mati syahid. Tahu dia punya hebat tak hebatnya. Best. Seronok. Allah. Makcik tak sedih kan?
Dah. Yang aku akan sedih sekiranya sekujur tubuh ataupun individu yang kamu sebut tiada itu namanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Itu aku sedih. Tuan-tuan, ni sayang lebih daripada anak. Apatah lagi orang lain, tak usah kira lah orang lain. Khubayb ibnu Adi radhiyallahu ta'ala anhu, waktu dia ditahan, kalau tuan-tuan pergi Mekah nak buat umrah kali kedua ataupun kali ketiga, pasti tuan-tuan akan bersinggah di Masjid Aisyah, ataupun lebih masyhur disebut kawasan itu dengan namanya Tan'im. Sekitar 200 meter daripada masjid itu ada satu tempat namanya Ar-Raji'. Tempat ini tempat pernah menyaksikan satu kecintaan yang cukup hebat daripada seorang sahabat namanya Khubayb ibnu Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu dia diikat dan ditahan oleh kaum musyrikin, dia diberi tawaran. Dia ni seorang sahabat yang pertama, orang pertama dalam dunia yang minta dulu salat sebelum mati. Dia minta, aku nak salat 2 rakaat. Aku nak mati sekali lagi, hampa nak bunuh aku nak semayang 2 rakaat. Ceritanya aku nak semayang. Dia pun semayang, habis bagi salam, dia kata, kalau tidak kerana aku merasakan orang-orang kafir Quraisy menyangka aku ni takut mati, nescaya aku akan panjangkan solat. Kalau mereka tak sangka, aku panjang. Kalau tak kerana aku ingat nanti dia kata, ni saja panjang semayang ni takut mati. Tak, aku tak takut sikit pun. Dan waktu ditahan, orang tengok dia memegang beberapa biji buah yang tidak ada pada musim pada waktu itu. Makan. Siapa bagi? Wallahu a'lam. Ditawar kepada dia, wahai Khubayb, mau tak kamu balik ke rumah, duduk dengan anak bini kamu, bergembira dengan mereka, sedang Rasul SAW menjadi galang ganti kamu dipancung lehernya di sini. Apa macam tawaran aku ini? Kata Khubayb bin Adi, demi Allah, aku tidak mampu untuk bergembira dan aku tidak akan tukar dengan apa jua bentuk kegembiraan pun. Dan aku tidak akan mampu untuk bergembira, dan aku tidak akan redha walau Muhammad berada dekat sini hanya sekadar tertusuk jarinya dengan duri sahaja, sekalipun aku tidak akan benarkan. Jadi tuan-tuan, lalu disebut dalam riwayat bahawasanya dia diseksa, diketam sikit demi sedikit, sikit demi sedikit dia punya tangan ni, semua sekali anggota badan dia, sampai dia mati berhambur darah keluar. Tidak yang disebut melainkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni sayang, pergi rendah sikit. Tabi'in, golongan-golongan imam-imam. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, seorang imam Darul Hijrah, mempunyai mazhab yang cukup hebat, pengarang kitab Al-Muwatta. Satu ketika dia baca hadis Muwatta, dia tengah baca hadis dan dia tidak akan baca hadis. Pernah sekali gubernur datang panggil, "Mam, mai baca hadis nak dengar." Lama gubernur tunggu depan rumah, lama sangat. Tiba-tiba Imam Malik keluar dalam keadaan pakaian yang cukup hebat, wangi baunya. Gubernur kata, apa yang lama sangat ni? Aku tak boleh. Kalau kamu nak suruh aku baca hadis Nabi SAW, aku akan mandi dulu, aku akan bersihkan baju aku akan pakai yang paling cantik-cantik, aku akan pakai yang paling wangi. Sebab aku nak membicarakan nota cinta orang yang aku paling cinta, kekasih. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bukan cerita main-main. Satu ketika dia duduk baca hadis, tiba-tiba muka dia berubah. Baca lagi hadis, muka dia berubah sikit, tapi tahan. Baca hadis, muka berubah. Habis majlis tu, datang
anak-anak murid tanya, Tuan Imam, apa cerita Tuan Imam tadi tengah duk baca hadis, muka berubah bukan main ni, tak larat ni, nampak macam sakit aja. Cerita. Tuan Imam kata, minta maaf lah, tadi aku kena sengat, rasa-rasanya macam kalau jengking kot dekat berapa belas kali tadi. Dah, awak Tuan Imam tak berhenti. Aku nak berhenti macam mana? Aku seronok baca hadis Nabi, aku nak berhenti macam mana? Tuan-tuan, ni Imam Malik kena sengat. Kita duduk dalam majlis ilmu, orang sampai senyam, ada tarik dia lah ni. Cerita lagu mana ni tuan-tuan? Tak apalah, nak habis lah pun, tak lama mana dah. Ni 16 kali kena sengat punya cerita. Dan dia tidak pernah memakai sepatu kasut dalam bumi Madinah. Sebab apa? Aku tidak mahu menyakiti tubuh Muhammad. Dan dia tidak akan naik kenderaan kecuali dia keluar dulu daripada kota Madinah, baru dia naik kenderaan. Dalam Madinah dia akan berjalan, dia tak akan naik kuda. Tuan-tuan, pergi sikit ulama yang agak kontemporari. Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah, seorang ulama besar di India, di Dioban, mengasaskan Nahdlatul Ulama. Tempat dia yang cukup masyhur di Dioban itu menjadi pusat pengajian terulung di dunia. Antara pusat-pusat pengajian terulung. Pernah menjawat jawatan Senet di Universiti Islam Madinah tempat saya belajar dulu. Pernah menjadi pemimpin gerakan Islam dunia, bersama-sama berjuang dalam menegakkan agama Allah. Satu ketika usia beliau mungkin sekitar 8 atau 9 tahun. Ini untuk anak-anak kita lah. 8-9 tahun. Dia pergi ke kedai, dia tengok ada satu buku yang sangat menarik perhatian dia. Tajuk buku itu Rahmatan lil Alamin. Dia tengok, dia kata, ui, bestnya buku ni, seronoknya buku ni. Dia nak beli, dia tak ada duit. Tak ada duit. Akhirnya dia kumpul sikit demi sikit duit dia, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Akhirnya dia dapat beli buku tu. Dia pergi dekat kedai tu, dia kata, Baisab, kitab Rahmatan lil Alamin liau. Dia minta satu kitab, mari sini. Orang tu bagi, dia pun bayar harga dia. Dia buka satu lembaran dan dia tidak berhenti sehinggalah dia menyelak lembaran yang terakhir. Itu cinta dia. Tengok budak-budak hari ni apa buku yang mereka bawa. Bukan budak-budak, bapak budak, buku apa dia bawa. Kalau tak majalah mangga, majalah lain. Yang heran, majalah mangga ni bukannya orang yang kerja pertanian yang baca, orang yang tak kerja pertanian yang baca. Masya-Allah juga ni. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak di zaman Nabi, seorang pemuda namanya Abdullah ibnu Zubair, anak pertama yang lahir dari kalangan muhajirin. Ibunya Asma binti Abi Bakar, anak kepada Abu Bakar. Abdullah cucu kepada Abu Bakar. Suaminya Az-Zubair ibn al-Awwam, seorang yang dianggap kaki perang. Pantang ada perang, mesti Zubair bin Awam pergi dulu. Dan Asma, ibu dia, seorang yang berjiwa kental, berdoa kepada Allah, dia nak tengok anak dia mati dulu. Allah panjangkan usia dia sebab dia nak tengok anak dia mati dulu. Dan dia nak tengok anak dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan syahid. Terbukti saat dia mati, tentera-tentera Hajjaj bawa seret baju besi yang dipunyai oleh Abdullah bin Zubair depan dia, yang terisi dengan cebisan daging dan juga darah Abdullah bin Zubair. Rasa-rasa tak terhirih ke hati mak orang buat macam tu, bawa bekas tubuh anak ya. Tapi itu yang menjadi kesukaan dia. Dia memang minta nak tengok anaknya syahid. Allah. Abdullah bin Zubair, seorang anak yang lahirnya disambut dengan kalimah Allahu Akbar.
Sebab apa? Membatalkan hujah orang Yahudi yang menyihir semua perempuan yang pergi hijrah. Setiap yang dikandungkan pasti akan gugur ataupun hilang. Tapi Asma melahirkan dengan sahutan Allahu Akbar. Sebab itu Ibnu Umar kata, aku pelik manusia ni. Lahir dia pun orang takbir, mati dia pun orang. Waktu dia berada di depan kota Mekah, mempertahankan pendiriannya pada waktu itu. Waktu dia dibunuh, penduduk Mekah melaungkan takbir Allahu Akbar. Sama. Diangkat oleh Abdullah, ditahnik oleh Nabi SAW. Waktu tu, walaupun saat dan ketika itu beliau kencing atas badan Nabi SAW. Nabi senyum, tak ada masalah apa. Dan dia dibela di rumah Nabi SAW, sekitar rumah Nabi SAW. Perkataan pertama yang keluar daripada mulutnya iaitu pedang. Itu perkataan pertama. Budak boleh cakap, dia cakap apa dulu? Pedang. Tu dia cakap. Anak kita apa yang dia cakap? Angry Bird dia cakap dulu, bukan pedang, tuan-tuan. Pedang. Menghafal hadis, riwayat hadis pertama, usia dia baru 3 tahun. Hadis pertama yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Satu hari dia ajak kawan-kawan dia, mari kawan-kawan, kita kumpul. Apa dia nak buat ni Abdullah? Jom. Nak pergi mana? Kita pergi rumah Nabi SAW. Pernah tengok dah iklan Milo, yang budak-budak kerja kereta mak dia tu, ingat van Milo tu. Keluar mak dia, dia kata, mak boleh kami minum Milo sejuk? Nak. Tapi ni bukan cerita Milo ni, tuan-tuan. Tapi budak-budak tu tak salah, sebab dia nampak apa dia nak. Dia nampak apa dia nak. Dia tahu apa yang dia nak dapat. Macam Abdullah bin Zubair, dia tahu apa dia nak dapat. Dia pergi ke rumah Nabi, dia ketuk pintu, Nabi buka pintu, dia kata, hai, apa ramai-ramai ni? Budak-budak kecil macam anak-anak kita ni, budak kecil ramai, satu grup datang. Diketuai ataupun dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Dia kata, ya Rasulullah, hari ni kami janji, kami nak janji sehidup semati bahawasanya kami akan berjuang atas agama Allah dan kami akan mati mempertahankan agama Allah. Bila-bila masa panggillah kami. Ni budak kecil. Jiwa budak kecil yang ada pada zaman Nabi SAW. Kenapa? Mereka nampak apa yang bakal mereka perolehi. Justru kalau kita nampak apa yang bakal kita perolehi dengan sebab kita sayang kepada Nabi SAW, maka berusaha keraslah kita pada hari ini untuk mempertahankan sunnah Nabi dan menggigitnya seumpama kita menggigit dengan gigi geraham, dan menggenggam seumpama kita menggenggam bara api. Walaupun panas, tetapi dia tetap perlu digenggam, sehingga biar dia jadi arang ataupun biar dia jadi abu sekalipun, kita masih menggenggam sunnah itu, kemas dalam tangan kita dan kemas dalam amalan dan perilaku kita. Sebagaimana sahabat-sahabat begitu sayangkan Nabi SAW, satu perkataan pun tidak gugur daripada mereka. Apa yang pernah terucap di bibir Nabi SAW, begitulah juga seharusnya kita. Apa yang datang daripada Nabi SAW, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka ambil kesemuanya. Apa yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkanlah. Ini satu warna untuk menunjukkan kita, membuktikan cinta kita kepada Nabi yang mencintai kita dengan tidak ada belah baginya. Rasa saya setakat itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Untuk malam ini, mood saya lain sikit malam ni. Saya punya cerita malam ni macam ni je. Mood saya lain. Kalau tidak, mood saya kemarin dulu lain pula, hari ni lain pula. Dia tak tahu pasal hujan sama kot. Ini tuan-tuan dirahmati Allah. Moga-moga ada manfaat daripada bicara yang telah kita kongsikan bersama pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita
bersama-sama dengan para nabi, para syuhada dan para salihin, dan kitalah yang bakal menengguk manisnya air daripada telaga Al-Kautsar sebelum daripada kita nak berhimpun di hadapan Allah. Di belakang siapa? Di belakang kumpulan yang membawa bendera yang namanya Liwaul Hamdi, iaitu bendera Alhamd yang dipimpin oleh Nabi SAW. Itulah kumpulan yang bakal kita nak, dan kita tidak mampu untuk dihalau oleh Nabi SAW daripada telaganya. Kerana apa? Kerana banyak sangat kerosakan dan pengubahan dan modifikasi yang kita buat kepada agama Nabi SAW. Na'udzubillah, moga-moga kita menjadi umat Muhammad dan tergolong dalam umat Muhammad daripada dunia sampai akhirat, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu tuan-tuan dirahmati Allah. Saya pun maaf mungkin terambil masa tuan-tuan agak lama pada malam ini sebab besok pun nak kerja dan sebagainya. Saya pun maaf atas ketelajuran kata, tersalah bahasa, tersalah gurau senda. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya dan kekurangan ilmu saya, moga-moga Allah lengkapkan kita dengan ilmu dan hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.